Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kumpulan kami akan membentangkan tentang jenis-jenis rumah ibadat bagi pelbagai etnik yang terdapat di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, terdapat pelbagai jenis etnik yang terdapat di negara kita yang menganuti pelbagai jenis agama. Setiap agama mempunyai rumah ibadat yang tersendiri. Rumah ibadat ialah satu institusi atau lokasi di mana orang berkumpul untuk bersembahyang dan melakukan kegiatan keagamaan yang lain. Sekarang, saya akan menyerahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan tentang rumah ibadat bagi orang Islam, iaitu masjid. Hai, saya Nawas. Hari ini saya ingin membentangkan rumah ibadat untuk orang yang beragama Islam. Untuk rumah ibadat untuk orang agama Islam ialah masjid. Masjid, terdapat banyak masjid di seluruh Malaysia dan juga pembinaan dan structure of masjid adalah sangat berbeza dengan masjid yang lain. Contohnya, di Putrajaya kita ada masjid besi, iaitu kelihatannya kebanyakannya membuat dari besi. Dan apabila kita tengok dekat Melaka, kebanyakan masjid yang bercorak mengikut tradition of Chinese, ethnic Chinese. Dan di Kelantan kita boleh dapat tengok masjid yang sangat unik. Terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian-bahagian atau jenis-jenis rumah ibadat bagi penganut agama Kristian. Seperti mana kita tahu bahawa rumah ibadat bagi agama Kristian adalah gereja. Dan di Indonesia terutamanya terdapat pelbagai jenis gereja yang berbeza dan jenis-jenis gereja ini ditentukan melalui panggilan atau gelaran yang gereja itu sendiri praktikkan. Gereja umumnya terbahagi kepada dua jenis iaitu Katolik dan Protestan, dan di bawah Protestan pula terbahagi kepada beberapa jenis gereja yang lain seperti Methodist, Anglican, Presbyterian dan banyak lagi. Antara gereja Katolik yang terkenal di Malaysia adalah seperti St. John's Cathedral di Kuala Lumpur. Bagi gereja Protestan pula, jenis-jenis dan contoh-contoh gereja adalah seperti berikut. Yang pertama, gereja Methodist. Gereja ini datang ke negara ini sekitar tahun 1800 dan sangat mudah untuk dikenal pasti melalui gelaran Methodist itu sendiri yang terdapat pada nama gereja. Antara contoh gereja Methodist adalah seperti Ampang Chinese Methodist Church. Seterusnya, gereja Presbyterian. St. Andrew's Presbyterian Church di Kuala Lumpur merupakan salah satu gereja yang tertua di Malaysia. Manakala contoh lain bagi bahagian gereja ini adalah seperti Air Jernih Presbyterian Church di Kuala Terengganu dan Chanley Presbyterian Church di Masai, Johor. Bahagian terakhir bagi gereja Protestan adalah Anglican dan contohnya adalah seperti St. Mary's Cathedral di Kuala Lumpur yang selain menjadi contoh gereja Anglican di Malaysia juga merupakan salah satu tapak bersejarah yang wujud di negara ini. Sekian sahaja penerangan saya berkenaan bahagian-bahagian rumah ibadat bagi penganut agama Kristian. Seterusnya, bagi penganut agama Buddha, rumah ibadat mereka adalah di Tokong. Kira-kira terdapat 1,000 lebih Tokong yang berada di Malaysia, di seluruh negara Malaysia. Seterusnya, seni bina Tokong Cina. Kebanyakan Tokong mempunyai halaman atau halaman bersiri di mana dewa-dewa ditempatkan. Lambang naga berbadan ikan diletak di atap Tokong tersebut. Patung singa pula dijadikan sebagai penjaga di pintu masuk Tokong. Peranan Tokong adalah Tokong Buddha menjadi pusat pembelajaran agama dan aktiviti budaya. Agama Hindu di Malaysia biasanya dianuti oleh kaum India yang merangkumi hampir 6.37% penduduk Malaysia. Masyarakat Hindu di Malaysia telah mendirikan kuil sesuai dengan agama, amalan dan kepercayaan mereka yang dibawa dari India. Mereka membina kuil-kuil pelbagai saiz dan rupa di ladang-ladang dan kediaman mereka tanpa sebarang sekatan sebelum dan selepas merdeka. Kebanyakan masyarakat Tamil menganuti mazhab Saivisma sebagaimana tradisi di India Selatan. Namun, banyakkan kuil di Malaysia ialah kuil Dewa Subramania
dan Dewi Mariamman. Selain itu, dewa-dewa kecil seperti Madurai Viran dan Karupan juga telah dibina di kawasan-kawasan ladang. Kuil terbesar di Malaysia adalah Kuil Batu Caves di daerah Gombak, Selangor. Batu Caves telah diperkenalkan sebagai tempat ibadat oleh K. Tambusami Pillai, seorang pedagang India. Beliau mendapat inspirasi dari pintu masuk utama gua yang berbentuk bel dan mendapat inspirasi untuk membina sebuah kuil untuk Dewa Murugan dalam gua tersebut. Pada tahun 1890, Pillai yang juga telah mengasaskan Kuil Sri Mahamariamman Kuala Lumpur telah memasang arca Dewa Murugan yang masih terdapat sehingga sekarang di Temple Cave. Batu Caves terkenal dengan perayaan Thaipusam. Ia menarik perhatian bukan sahaja penganut Hindu Malaysia tetapi penganut Hindu di seluruh dunia seperti India, Australia, Singapura, Thailand dan Eropah. Rumah ibadat bagi penganut beragama Sikh dinamakan sebagai Gurudwara. Nama tersebut berasal daripada bahasa Punjabi yang membawa maksud guru iaitu guru dan dwara iaitu pintu gerbang. Gurudwara tidak mengikuti sebarang ciri binaan yang khusus lagi ia memenuhi beberapa keperluan utama iaitu yang pertama, suatu kemah dipasang di atas kitab Granth Sahib. Yang kedua, sebuah tiang bendera untuk mengibarkan bendera khas. Namun hampir semua Gurdwara mengikuti ciri binaan yang sama iaitu Harmandir Sahib iaitu tempat ibadat paling utama dan suci bagi penganut agama Sikh. Tempat tumpuan utama Gurdwara ialah sebuah dewan yang menempatkan kitab suci penganut Sikh iaitu Granth Sahib. Ia juga tidak mempunyai sebarang patung berhala atau gambar yang menggambarkan tokoh utama agama Sikh. Terdapat lebih kurang 100 Gurdwara di seluruh Malaysia di mana 40 daripadanya boleh didapati di Perak. Kesimpulannya, kepelbagaian agama di negara kita membuatkan negara kita unik dan istimewa. Kita perlulah bersyukur kerana kita dapat melaksanakan ibadah yang diperintahkan dengan tenang di negara ini. Kita juga sewajarnya mengekalkan keharmonian negara supaya negara kita aman dan terus berkembang maju. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.